Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton workshop at Awani bersama saya, Hakim Rahman. Baik, sebelum kita mulakan sesi webinar Astro Awani ini, untuk anda yang sedang menonton, untuk anda memperoleh pengalaman webinar yang optimum, kami sarankan anda untuk memberikan perhatian kepada beberapa perkara berikut. Yang pertamanya, kalau boleh, saya nak sarankan kepada anda semua untuk menutup semua tab-tab audio dan juga video anda untuk mengosongkan bandwidth anda. Dan jika anda berhadapan dengan sebarang masalah teknikal, anda boleh keluar dari bilik webinar dan gunakan link yang sama untuk masuk kembali. Link yang sama ini adalah link yang kami hantar melalui email anda. Dan dalam masa yang sama, sepanjang tempoh kita menjalankan sesi webinar dan workshop ini juga, kami juga mungkin akan menjalankan undian semasa webinar ini berlangsung. Dan anda juga dijemput untuk mengambil bahagian melalui tab di skrin anda. Dan jika sekiranya terdapat sebarang kegagalan teknikal yang serius yang membabitkan sebilangan besar peserta webinar pada hari ini, kami akan melakukan sistem reset di mana anda akan dimasukkan ke dalam bilik webinar yang baru secara automatik. Dan akhir sekali, seorang moderator juga bersedia untuk menjawab soalan anda di ruangan chat. Dan jika anda ada soalan ataupun perkara yang melingkari pemikiran anda itu, anda boleh ajukan kepada speaker kami. Dan juga pastikan anda menekan butang mark as questions dan kami akan menyampaikan kepada host, iaitu saya akan ambil soalan itu dan juga akan bertanyakan soalan tersebut kepada tetamu ataupun ahli-ahli panel kita. Baik, kita serba maklum sekarang ini kita dalam fasa perintah kawalan pergerakan pemulihan. Malah sejak bulan 2 dan bulan 3 lalu kita sudah mula menghadkan pergerakan kita. Ramai yang tinggal di rumah, tidak keluar rumah, makanan hanya makan pun hanya masak saja di rumah. Dan ini mungkin akan membawakan kepada peningkatan ataupun penambahan berat badan. Hopefully tak berlaku. Dan kepada anda yang mungkin mengalami masalah tersebut, mungkin ketika ini sedang struggle ataupun berusaha untuk kembali mendapatkan berat badan yang ideal dan juga kembali menjalani gaya hidup yang sihat. Dan sesi workshop kali ini akan membantu anda sedikit sebanyak untuk memberikan anda cadangan idea apakah pemakanan yang terbaik ataupun cara gaya hidup yang perlu ataupun mungkin anda ingin adaptasikan untuk anda kembali mendapat berat badan yang optimum dan juga kesihatan yang baik. Dan untuk itu saya tidak keseorangan, saya akan bersama dengan dua orang tetamu untuk sesi workshop pada pagi ini. Yang pertamanya adalah Ifah Zainal. Beliau merupakan pengarah dan juga pengasas bersama Easy Diet dan yang telah pun ditubuhkan pada 6 tahun yang lalu. Dan Easy Diet ini tujuannya adalah dengan misi untuk menolong orang ramai menikmati dan mempermudahkan mereka untuk menjalani diet dengan pelbagai pilihan makanan yang telah pun dimasak, yang sudah pun disukat dan dikira jumlah kalorinya dengan slogan diet dipermudah dengan Easy Diet. Dan antara pepatah ataupun falsafah hidup yang dipegang oleh Ifah adalah what you release into the world will always be donated back to you. Dan ini menunjukkan bagaimana Ifah sangat berumur hati untuk give back to the society melalui Easy Diet dan juga tips-tips pemakanannya. Dan seorang lagi kita bersama dengan Fitri Nurdiana Mahmud. Beliau merupakan pegawai pemakanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastinya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ini banyak perkara-perkara ataupun saranan yang boleh diberikan kepada anda semua. Jadi kita mempersilakan kedua-dua panel kita, Fitri Nurdiana Mahmud dan juga Ifah Zainal, untuk menyertai sesi webinar pada pagi ini. Selamat pagi, selamat datang kepada kedua-dua tetamu kita, Ifah Zainal dan juga Fitri Nurdiana. Saya rasa sangat berbesar hati apabila bersama-sama dengan dua wanita hebat ini untuk bersama-sama kongsikan kepada penonton kita tips-tips pemakanan ataupun maklumat untuk kita menjalani gaya hidup yang lebih sihat. Yang pertama sekali, soalan saya kepada Ifah. Ya.
Sarapan apa pagi tadi? Oh, pagi tadi toast and half boiled egg. Hmm. Simple breakfast. Simple kan? Okey, Fitri pula bagaimana? Apa sarapan tadi pagi? Oh, saya makan nasi goreng. Hmm. Jadi bukan maksudnya nasi goreng tak sihat, maksudnya kita ada cara macam nak jadikan nasi goreng itu sihat. Inilah yang kita nak dengar sebenarnya, sebab saya kira kebanyakan kita mungkin mempunyai pemandangan bahawa nasi ini punca segala masalah kesihatan seperti obesiti, berat badan yang berlebihan, tapi sebenarnya nasi bukanlah musuh kita. Dan mungkin sebagai permulaan, Fitri mungkin boleh bantu jelaskan mengapa saya kira ini sudah menjadi sebahagian daripada budaya kita di Malaysia ini. Maklumlah pagi sarapan nasi lemak, nasi goreng dan sebagainya, ditambah pula dengan title ataupun gelaran yang kita dapat, Malaysia ini food heaven. Dan mungkin boleh bantu jelaskan bagaimana diet pemakanan yang sihat sebenarnya? Fitri? Okey, tidak mengapa. Jika begitu kita akan teruskan dengan Ifah Zainal daripada Easy Diet. Ifah, bagaimana, apa sebenarnya yang menyebabkan Ifah ingin memulakan perniagaan atau perusahaan untuk membantu mereka mendapat pemakanan yang Okay, Assalamualaikum. Okay, kita mulakan Easy Diet ni 6 tahun yang lalu. Okay, mainly based on founder punya journey and hasil daripada mereka berdiet secara sendirilah. So bila berdiet secara sendiri ni kita jumpa cabaran, ada challenges, and mainly it's in the meal prep. Jadi meal prep yang kita tahu 80% bila nak lose weight, 80% adalah dari cara pemakanan. So untuk realisasikan meal prep tu, it sebenarnya takes a lot of memerlukan banyak tenaga, effort. You kena fikir menu apa, kena kira kalori, kena buat grocery shopping. So kita di Easy Diet kita membantu memudahkan proses tu. Jadi kita take out the overwhelming part of the diet process. Jadi para pelanggan kita tak perlu nak fikirkan pasal makan dan fokus hanya kepada physical activity untuk get to the targeted goal to lose weight. So it is daripada experience founder yang challenges dia adalah bosan makan makanan yang sama setiap hari, and then the overwhelming part lah untuk prepare the meal prep tu. Pastinya kepada anda yang mungkin berhadapan yang sudah memulakan diet ataupun meal prep ini, jika anda ingin meneruskan lagi ataupun mungkin tidak menemui kekuatan dalam diri untuk meneruskan meal prep itu, anda terus kekal bersama kami dalam sesi webinar ini, kerana di penghujung sesi webinar ini nanti anda boleh dapatkan diskaun 10% bagi setiap pembelian special weight loss program dan juga executive meal plan dengan Easy Diet menggunakan promo code yang akan kami berikan di penghujung sesi ini nanti. Dan kita akan nak kembali bersama dengan Fitri Nurjana Mahmud, pegawai pemakanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Fitri? Hello? Fitri? Ya, saya. Okey Fitri, sebelum itu minta tolong bukakan tab video. Itulah dia hilang. Okey, tak apa. Hilang, kena cari balik kekuatan itu untuk mencari seperti mana kita memberikan kekuatan untuk meneruskan tak bagi saya nak bagi sihat. orang makan sihat agaknya. Okey, mungkin kita boleh teruskan dengan sementara Fitri mencari kekuatannya itu, kita teruskan dengan Ifah. Ifah, bagaimana sebenarnya untuk kita menyediakan pembelian pemakanan yang sihat ini? Sebab kita bermaklum bahawa untuk mencapai tahap kesihatan diri yang optimum ini, kita memerlukan puncanya, kekuatan utamanya adalah daripada diet ataupun pemakanan kita. Kalau kata-kata yang agak popular di luar sana, apps are made in the kitchen. Jadi ini bergantung kepada diet dan pemakanan kita. Tapi kadang-kadang kita tak cukup pengetahuan, kita tidak kalau kita tahu pun
kurang pilihan untuk kita mendapatkan makanan yang mengikut spesifikasi ataupun mengikut kadar nutrisi keperluan kalori tubuh kita? Okay, pada saya the basic rule seperti yang KKM sarankan bila kita nak berdiet, ikut portion tu lah, suku-suku separuh tu. So untuk orang yang masih baru dan yelah macam lost sikit dalam diet journey ni, I sarankan you go by that guideline, suku-suku separuh, di mana suku adalah karbohidrat, suku adalah protein dan separuh tu adalah buah-buahan dan sayuran. So kiranya itu the first step untuk familiarize you dengan portion pemakanan yang betul. And then baru you take it to the next step, you mula kira kalori. Sebab kita kena faham yang bila you nak berdiet, you nak satu proses yang long term lah kan. Sepatutnya kita bukan sahaja tukar cara pemakanan, kita nak change our lifestyle to lead a better lifestyle, untuk lebih sihat di masa hadapan. So kita start dulu untuk yang betul-betul kata orang sekarang noob kan, newbie dalam the diet world tu. Suku-suku separuh pada saya that is the best guideline untuk kita follow dululah. And then baru you go deep into kira kalori. Ada yang lebih expert lagi, dia dah kira makro, micro, which itu mungkin proses seterusnya lah kalau betul-betul you are into the diet journey. Tapi persoalan paling utama adalah kadang-kadang apabila kita melihat rakan-rakan kita mengambil makanan, mengamalkan diet pemakanan tertentu, kita pun ikut saja. Sedangkan keperluan nutrisi ataupun jumlah kalori setiap dari kita adalah berbeza kerana tubuh kita berbeza setiap orang. Mungkin Ifah ada slides ataupun tips bagaimana sebenarnya untuk kita mengenal pasti jika seseorang itu tingginya 180 cm, berapa jumlah kalori yang diperlukan, dan kalau dia nak membesar lagi ataupun nak mengecilkan lagi badannya, berapa pula kiraannya? Okay, kiranya pada I tips untuk berdiet, first you kena kenal badannya dulu. Okay, I bercakap dari aspek wanita lah kot sebab customer kita mostly ramai perempuan, and wanita lah yang kira kita ada body shape kita ada pear shape, apple, hourglass. Jadi daripada body shape tu kita faham, okay, kita lose weight tapi kita bukannya change our shape, kita lose weight to get a leaner and firmer shape lah. Okay, so first kenali badan you, and then pilihan diet ni sebab kita ada macam-macam diet sekarang. Kita ada yang paling well known adalah low carbs diet lah. Tapi ada yang macam Atkins, very low, keto, no carbs, ada intermittent fasting. Jadi kita untuk tahu yang mana diet yang fit dengan badan kita kena macam try and error juga. Sebab kalau macam untuk I personally, I pernah try Atkins, I cannot go. 1 minggu tak lepas sebab I need the carbs. Badan I jadi sangat lemah bila I tak ada carbs. Jadi I go for rendah karbo punya type of diet, which is what Easy Diet sediakan lah. And then dari bila you dah kenal badan you, the next you kena faham kenapa sebenarnya you nak berdiet tu. Adakah you hanya follow trend, oh sekarang semua orang keto, okay lah I follow keto diet. Ataupun sebenarnya you memang perlu nak memperbaiki tahap kesihatan you for the long run. So this is like one step untuk you ambil untuk lebih sihat. Okay, and dari bila you dah tahu kenapa you nak berdiet tu, barulah datang the commitment dan disiplin untuk you kekal dalam proses diet tu. To start is always the hardest part lah. Tapi bila you tahu kenapa sebenarnya you nak buat, insyaAllah the journey will go smoothly lah. Kalau you off track sekejap, then you teringat, oh kenapa ya sebenarnya, why did I start the diet? Then you get back on track. Tadi Ifah ada sebutkan keto, Atkins. Untuk mereka yang tak berapa nak familiar dengan istilah-istilah ini, mungkin Ifah boleh bantu jelaskan apakah itu keto diet, Atkins? Atkins dulu Easy Diet pun ada buat Atkins diet. It is very low carb diet, and carbs dia
bukanlah daripada carbs, nasi yang kita tahu. Dia daripada ada certain sayuran yang ada carbs and serta makanan lain. Jadi untuk orang yang tak biasa, yang macam saya perlukan carbs tu, Atkins tu tak sesuai lah untuk dia. Okay. And untuk keto pula dia memang more to kalau orang sekarang selalu gelarkan keto diet ni macam dia have punya diet sebab dia punya ingredients dia it's keto punya, dalam keto punya bukan simply ingredients yang kita dapat dekat pasar raya lah. Okay, so keto pun fokus lebih kepada more to no carbs jugalah, and they focus more on healthy fats. So untuk buat pilihan yang mana satu sesuai memang memerlukan banyak kena belajar banyak, kena baca banyak untuk fit pada type of body you. Saya kira Fitri sudah kembali berada menyertai kita. Jadi tadi Ifah ada sebutkan jenis-jenis diet yang biasanya digunakan oleh orang ramai di luar sana yang ingin mencapai tahap kesihatan ataupun berat badan yang ideal yang mereka mahukan. Dan kebanyakannya daripada Ifah sebutkan low carbs, kurangkan nasi, keto diet ni makanan orang-orang mungkin have sikit sebab dia melibatkan udang contohnya kan. Udang bukannya murah sekarang. Tapi tadi Fitri ada kongsikan, bagi tadi dia sarapan nasi goreng. Jadi bagaimana sebenarnya dengan memakan nasi goreng ataupun nasi pagi ni, dia sebenarnya boleh membantu kita untuk mengamalkan gaya hidup sihat, Fitri? Okey, berbalik kepada pemakanan sihat. Bila kita kata pemakanan sihat adalah BMV. BMV tu adalah balance, moderate, variety. Okay. So BMV tu kat mana kita nak tengok? Kalau biasa dengar kita katakan piramid makanan Malaysia lah. Makanan Malaysia tu kan ada 4 aras. Jadinya ada terdiri daripada karbohidrat, daripada protein, serat, lemak, gula, garam. So semua tu diperlukan badan. Tapi kita perlu tahu kat mana untuk balance. Jadi bila saya kata tadi, bila sebenarnya tidak salah untuk makan sebab kita ada pilihan pelbagai. Itu kita kata variety untuk karbohidrat. Tapi yang penting adalah balance. Bila balance dan moderate. Moderate tu moderate iaitu macam mana saiz hidangan itu kita ambil. Jadinya kalau saya ambil saiz hidangan untuk nasi, kita ikut saiz hidangan dia. Kalau nasi sebenarnya untuk sekali makan boleh ambil dalam 2 senduk. Kalau 2 senduk tu kita kata kalau puan tengok kalau ada slide yang di mana saiz karbohidrat saiz dia adalah 2 senduk nasi untuk satu sekali hidangan. Dekat situ. Okey, sementara kita buka slide sini, kita juga minta Puan Fitri Nurdiana untuk buka juga tab video di kamera tu untuk kita kembali melihat Puan Fitri. Okey, Puan Fitri juga ada menyediakan slide tadi berkenaan dengan pemakanan seimbang. Ya, berkenaan dengan pinggan sihat. Apa itu, mungkin Puan Fitri boleh jelaskan berkenaan pinggan yang sihat. Okey, daripada macam saya kata tadi, piramid makanan Malaysia. Piramid makanan Malaysia tu kita kalau macam untuk orang awam tengok tak tahu. Kita tengok, kita lamkan bawah tu karbohidrat, nasi semua kan. Okey. Atas tu sayur. Biar kita translatekan pinggan sihat, apa piramid makanan itu dalam pinggan sihat. Jadinya orang tak perlulah nak ingat pinggan piramid makanan tu macam mana banyak, tapi kita maksudnya makanan tu diletakkan di atas pinggan. Ni kan makanan Malaysia kan, kalau tengok kat situ. Okey, piramid makanan Malaysia bila tengok kat bawah tu itu ada saiz hidangan untuk nasi, roti, mi. Kalau tuan-tuan puan-puan boleh lihat kat situ Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan, 2 senduk nasi tu dia punya saiz kalori dia adalah sama dengan 2 keping roti. Sama dengan 1 cawan mi tu. Sama dengan 2. Kat situ yang kita kata nak kena kontrol. Jadi pinggan sihat tu
kita letakkan tadi karbohidrat, kita letakkan ke dalam pinggan sihat itu. Kita bahagikan suku separuh. Kalau tengok kat tu siapa yang patut menggunakan pinggan sihat Malaysia, dia tak ada limit. Okay, kalau kita tahu sekali ambil pinggan sihat tu lebih kurang dalam 500 kalori. Okay, so satu hari boleh ambil lebih kurang dalam 3 kali pinggan sihat. Macam tu maksudnya. Okay, so boleh kalau puan tengok sini, sebab kita nak beritahu karbohidrat 1 gram, dia maksudnya karbohidrat macam nasi, roti, mi, semua tu dia membekalkan 4 unit tenaga untuk 1 gram. Maksudnya 4 kalori. Untuk protein pun sama, 4 kalori. Okay, kemudian kalau tengok kat lemak kat situ 1 gram 9 kalori. Sebab tu kita kena kontrol saiz hidangan. Jadi kat situlah kita translatekan piramid makanan ke dalam pinggan sihat. Kalau tengok sini macam mana rancang, okey, kita bahagikan kepada 3 bahagian. Tu, okey, pinggan tu okey, tak perlulah ambil 10 inci. Bukan maksudnya mungkin hari betul-betul pergi kedai ambil tali pengukur ke pembaris. Okey, kenapa kita letakkan 10 inci kat sini? Kita dah buat kajian dahulu. Pinggan yang biasa rakyat Malaysia pakai memang 10 inci. So kita memang guna yang standard 10 inci lah. Okey, so suku pertama kita letakkan nasi. Okey, kalau tengok kat situ So next gambar slide dia. Okey, tuan-tuan tengok kat situ. 2 sendok nasi, saiz hidangan dia sama dengan 2 keping roti. Sama dengan 6 keping biskut. Sama dengan mi. So orang kata nak diet. Nak diet tak nak makan nasi tapi makan roti. Tapi roti tu ambil lebih daripada sepatutnya. Biasa orang makan roti kenyang lebih dalam 4 ke 6 keping. So jadi kat situ dah triple dah dia ambil. Sebab tu saya kata tadi nasi goreng tak ada masalah tapi kalau ambil dengan saiz hidangan. Sepatutnya. Okey, suku pula lagi pinggan tu kita letakkan protein. Okey, maksudnya ikan, ayam, daging, telur ataupun sumber kekacang lah, legum Okey. Okay, next. Okey, ini saiz protein. Ekor sikat, ekor sederhana seekor. Okey, 1 potongan ayam. Okey, 1 hidangan protein, 2 biji telur. Tapi hidangan untuk amalan yang sihat, seminggu hanya 3 biji telur sahaja. Saiz C. Okey. Okey. Sebab susu adalah salah satu sumber protein juga. Ini untuk satu saiz. Yogurt, 1 cawan yogurt. Kalau tak minum dan susu 1 gelas lah. Okay. So next, separuh tu kita letakkan sumber serat dan vitamin lah. Yang mana kita dapat daripada buah dan sayur. Okay. Kita perlukan serat yang ini untuk saiz hidangan buah dan sayur. Kalau buah yang biji-biji tu dalam 8 ke 6 biji lah macam tu. Nanti anggur, bukan setangkai atau sekilo Okay, kalau tembikai ke apa ke sepotong. Ini tengok saiz ni Kalau sayur yang dah masak setengah cawan. Lebih kurang sama dengan 1 sendok nasi. Okay, kalau kalau kita ambil ulam atau salad 1 cawan. Okay. Kalau yang berkanji contohnya macam carrot, tomato, setengah cawan. Itu untuk saiz hidangan. So 1 hari kena 3 hidangan sayur dan 2 hidangan buah. Okay. Kalau kita dah convertkan untuk dalam bentuk pinggan lah macam ni chapati. Okay, chapati tu lipat 4 bukan potong 4. Orang akan tanya, chapati ni kena potong 4 ke tak? So dia kena lipat 4 lah sebab kita nak nampak cantik suku. Okay, ini salah satu cara hidangannya lah. Ini untuk chapati. Okay, kalau ini untuk hidangan yang macam makan nasi lah macam biasa. Dan kita sarankan kalau boleh ambil nasi beras perang lah. Seperti macam Easy Diet pun menggunakan beras perang kan. Ada kan? Okay, baguslah. So sebab dia tinggi serat. Kalau nasi putih pun tak ada masalah. Yang penting ikut saiz. Macam kita kata gitu. Okay, suku tu adalah karbohidrat. Fitri, apa tips-tips yang dikongsikan ini saya pasti maklumat ini juga boleh didapati di kebanyakan laman-laman web, bukan saja di laman web Kementerian Kesihatan Malaysia tapi juga penyedia makanan sihat juga turut memberikan tips yang sama. Tetapi dalam masa yang sama realitinya untuk kebanyakan mereka di luar sana untuk menjalani gaya hidup sihat terutamanya pemilihan makanan ini agak sukar. Contohnya apabila kita bekerja
mungkin waktu kita agak terhad untuk mendapatkan makanan, nak mencari makanan seperti yang dicadangkan itu bukan satu perkara yang mudah. Jadi dan juga dalam masa yang sama untuk kita mengetahui mungkin portion itu cukup untuk orang yang bersaiz sedikit kecil, tapi untuk mereka yang mungkin bersaiz sedikit besar, pasti jumlah kalori, keperluan kalori itu lebih tinggi daripada mereka yang bersaiz S. Beza pinggan orang saiz S dengan orang saiz XL ni. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita memastikan bahawa portion ataupun makanan yang kita ambil tu cukup dan juga mengandungi nutrisi yang lengkap. Sebab kalau tak cukup nasi ataupun kalau kita langsung tak ambil gula pun bahaya juga, boleh menyebabkan kita lemah, lembik, tak bermaya nanti. Fitri? Okey, tak apa. Mungkin Fitri mengalami sedikit gangguan teknikal, tapi soalan yang sama juga saya nak ajukan kepada Ifah sebagai penyedia makanan sihat Easy Diet ini. Macam mana nak pastikan bahawa portion ataupun jumlah makanan yang disediakan itu betul-betul di-customize mengikut keperluan ataupun kehendak seseorang pelanggan itu? Okay, kalau macam kita dekat Easy Diet, kita tak customize ikut individu, tapi kita ada standard plan, that is our special weight loss program. Okay, so kepada customer yang datang yang memang nak lose weight, kita akan sarankan program tersebut. So program tu average calorie per day dalam our meal plan tu adalah dalam lingkungan 1,300 kalori. So kita run on calorie deficit punya program lah, sebab untuk orang yang normal keperluan kalori sehari adalah dalam 2,000 kalori. Okay, so kenapa kita ada bagi ruang tu yang besar lah juga gapnya kan, daripada 2,000 nak ke 1,300 tu, sebab kita faham orang yang baru nak berdiet ni ada challenges dia kan, dia tak boleh nak terus cut, dia mesti selalunya soalan pertama mesti tanya boleh cheat day tak masa on Easy Diet meal plan ni kan. So itulah ruangnya yang kita bagi sikit tu, if and only if you need the cheat day tu, tapi kita selalu cakap in moderation. Okay, so our meal plan, special weight loss program 1,300, sebab kita our target lebih kepada perempuan. So perempuan dia punya kalori intake untuk lose weight boleh lah in that range. Kalau untuk lelaki dia macam protein tu kena add up sikit, sebab biasanya lelaki dia nak sadar, but at the same time dia nak lose weight juga. So tapi kita memang targeted our special weight loss program ni untuk wanita lah, and that our calorie range adalah dalam 1,200 ke 1,300 sehari. So untuk dapat kiraan kalori untuk seseorang individu tu, biasanya orang bila nak lose weight tu dia akan mula-mula dikira BMI dulu. BMI tu pada kita is a general guideline untuk tahu you dalam range underweight ke, normal ke ataupun overweight. Tapi itu pada kita di Easy Diet, itu hanya guideline kepada kita untuk tahu berapa banyak kg yang you perlu lose weight. And then from there kita sarankanlah our Easy Diet special weight loss program. Okey, kita sudah kembali bersama dengan Fitri. Fitri, selain daripada pemakanan yang sihat, mengamalkan diet pemakanan sihat ini, kita mungkin mempunyai beberapa kekeliruan berkenaan dengan nutrisi. Macam Fitri sebutkan tadi, tak nak makan nasi, kononnya nak diet, nak turunkan berat badan, tapi makan roti 4 keping 5 keping. Itu mungkin contoh kekeliruan kepada dalam kalangan mereka yang ingin mengamalkan diet ni lah, konon nak turun berat badan. Dan mungkin mereka sehingga terlupa satu aspek adalah berkenaan dengan pentingnya untuk juga menyertakan aktiviti fizikal. Tapi kalau ikut logik asasnya ada kalori defisit, maksudnya ada pengurangan jumlah kalori yang kita ambil
daripada jumlah biasa dengan penggunaan tenaga ketika aktiviti fizikal ini, mungkin dia agak, orang kata apa, macam mana kalau you tak ada energi, tak ada kalori tu, you nak melakukan aktiviti fizikal. Jadi mungkin Fitri ataupun KKM ada saranan ataupun guideline tertentu untuk jenis-jenis aktiviti fizikal yang boleh dilakukan ketika kita mengurangkan jumlah kalori ataupun ketika kita sedang berada dalam keadaan kalori defisit. Okay. Macam Puan Ifah tadi, betul caranya. Kita akan kira BMI dulu. Dekat situ baru kita boleh ada sasaran berapa yang sepatutnya kita kena ikut jumlah kalori sehari untuk ambil. Okay. So jadinya daripada situ kita tahu kita dah boleh rasa berapa menu kita nak ambil. Okay. So berapa kalori. Macam kita kata tadi, memang boleh dikatakan 80% sebenarnya adalah daripada makan. Okay, 20% adalah dengan senaman biasanya. Okay, apa-apa pun macam mana kita kena jaga makan juga. Okay. Nak naik senang, nak buang tu sebenarnya susah. Dia memerlukan disiplin. Sebab tu kita memerlukan macam Puan Ifah tadi lah, mewujudkan environment yang membantu juga sebenarnya ada package makanan macam ni. Okay, yang pertama sekali makan memang kena seimbang. Okay. Memang senang je sebenarnya. Tips dia adalah ikut je pinggan sihat Malaysia. Macam kalau nampak kat belakang ni kan. Suku karbohidrat, suku protein, separuh adalah fiber lah. Buah dan sayur. Tuan-tuan dan puan ambil setiap hari 3 kali. Maksudnya makan breakfast ikut cara ni, lunch, dinner. Dalam meantime tu kalau lapar boleh tapi ambil buah, ambil hidangan snack yang sihat kita cadangkan. Macam buah, kacang. Okay. Sebab satu kepingan goreng pisang dia menyerap lebih kurang 1/2 minyak. Minyak macam saya cakap tadi 1 gram 9 kalori. Okay. So kalau 2 sedutih minyak lebih kurang 90 kalori daripada minyak sahaja. Sebab tu kena kontrol. Okay. So kena kontrol makanan yang bergoreng, kena kontrol makanan yang bersantan, berlemak lah. Tapi macam Puan Ifah kata, orang akan tanya cheat day dulu. Sebenarnya kita cadangkan adalah makan, jangan ikut makan yang terlalu strict. Sebab tu kita cadangkan makan, gunakan makan pinggan sihat. Maksudnya puan masih boleh menikmati kurma, ayam, kari, sambal, tak ada masalah, tak ada isu. Tapi cara saiz hidangan dan janganlah sampai banjir. Macam kita tahu kalau dalam kuah pun ada minyak. Lagi yang goreng-goreng tumisan sambal tu dia ada garam, ada gula. Okay? Sebab bila tinggi garam dia akan buatkan water retention, yang tu yang orang kata gemuk air tu. Okay? Tu yang kena kurangkan. Okay, so apa yang saya kata ni, lepas tu kita adakan senaman. Okay, senaman tu okay untuk saranan KKM untuk kita maintain untuk kekalkan berat badan, masa kata kita dah BMI kita normal. Kalau untuk satu sesi senaman tu setengah jam dah cukup. Okay, setengah jam saja. Tapi tanpa henti. Cara senaman pun penting. Macam orang. Okay. Saya nak mula mengambil beberapa soalan daripada audiens kita, daripada penonton kita. Dan soalan ini juga terbuka kepada kedua-dua panel kita. Contoh soalan pertama adalah daripada Claudi Ismaya. Hai, saya ada soalan. Bagaimana pula dengan mereka yang suka menggantikan makanan ruji harian seperti breakfast, lunch dan dinner dengan jus buah-buahan? Ini soalan kepada, saya kira untuk Fitri Nurdiana. Dan sebelum nak ke soalan ni, saya juga nak kongsikan saya pun ada soalan saya juga. Bagaimana kita sebenarnya, sebab kadang-kadang kita mungkin melihat bahawa pagi kena breakfast ini lauk punya, tapi sebenarnya perubahan kecil yang kita lakukan mampu untuk memberikan kesan yang besar di dalam jangka masa panjang. Contohnya saya masih lagi minum teh tarik pada waktu pagi, tapi saya minta kurang manis dan saya sediakan air suam untuk di top up bagi kurangkan manis, still dapat rasa taste tu. Tapi soalannya tadi itulah, bagaimana mereka yang menggantikan meal ataupun makanan untuk breakfast, lunch ni dengan jus buah-buahan. Okay. Bila kita makan, kita memerlukan kepuasan. Okay. Bila jus sahaja, okay, dia dah jus.
Lepas tu kita tak ada kepuasan dari segi tu segi setai. Contoh saya bagi contoh. Bila kita pegang buah tu pun kita dah rasa satu kepuasan. Kita gigit, bila kita pegang, kita tengok warna buah, okey? Pun dah memberi satu kepuasan. Lepas tu kita gigit, kita rasa tekstur. Dan kita dengar bunyi. Itu pun dah satu. Kita gigit, kita kunyah, memberi satu kepuasan. Jadi saya cadangkan adalah saya lebih suka kalau boleh macam kita berbalik pada polisi kami lah, balance. Kalau kita minum jus sahaja, dia cecair. Okay? Macam kita letak atas pan lah contoh buah letak atas pan. Air jus tu, kalau puan letak atas pan, dia serap ke bawah cepat. Kalau makanan yang keras, kita letak atas pan, dia akan, maksudnya dia akan ambil masa lama yang untuk kita serap. Itu contohnya bila dia masuk dalam badan. Jadi kita tak dapat kepuasan bila kita minum air tu sahaja. Dan bila kita pergi balik kepada balance, kita tak dapat protein kat satu. Okay? Mungkin dia dapat tenaga tapi dia tak dapat protein. So kat situ dia akan, lama-lama dia akan jadi defisit protein. Okay? Muscle dia akan defisit. Itu pun satu dah tidak sihat. Jadi apa yang kita cadangkan adalah ambil menu yang sihat. Sebab tu kita perlukan semua. Maksudnya kita kena perlukan protein, kita perlukan buah, sayur, karbohidrat, semua tu. Saya cadangkan yang tu. Okey, tapi mungkin ini sudah menjadi seolah-olah satu trend untuk mereka di luar sana yang malam tak makan, tak dinner, tapi sebaliknya menggantikan dengan cukup I dah minum jus buah saja. Tapi mungkin ada kesilapan ataupun sedikit kekeliruan di situ kerana minum jus buah ni dengan kandungan glukosnya ataupun gulanya dan bahasa mudahnya pada waktu malam ni mungkin menyebabkan kita lebih energetik ataupun ada sugar rush malam-malam itu, dan sekaligus apabila kita tidur dia akan membawa gula itu, tenaga daripada gula itu tidak kita gunakan yang akhirnya akan menyebabkan kita ada berlaku penambahan berat badan. Baik, itu contoh antara kekeliruan yang kebanyakan mereka di luar sana lakukan dalam mereka melakukan diet. Dan saya juga ada satu lagi soalan nak ambil ini bagi pengamal ni daripada Dr. Isabel. Sudah jadi Dr. Isabel, bagi pengamal diet Atkins, tak semua makanan diet biasa boleh diamalkan. Ini balik kepada perkara yang kita sebutkan awal tadi dengan Ifah. Diet Atkins ni apa sebenarnya? Dan bagaimana sebenarnya kita nak kenal pasti seseorang itu sesuai ataupun tidak untuk melakukan diet jenis Atkins ini? Okay, sebenarnya to talk about Atkins pun I tak expert sangat. Tapi what I can say is memang I faham diet Atkins tu very low carbs. Jadi untuk rakyat Malaysia yang dah kita memang dibesarkan carbs. Nasi tu penuh kan. Ya. Yeah. Jadi kalau tak salah kalau orang nak try, tapi macam I try tapi I dapati I don't fit that type of diet. I memang perlukan carbs. Jadi itu back to the question, you kena kenali badan you and then you cari diet yang fit to your needs. Bukan ikut trend, bukan ikut kawan. Sebab setiap individu badan kita tak sama. Jadi walaupun kita mungkin ikut diet tu, result kita tak sama dengan orang yang kita nak ikut tu. So it's back to you need to educate yourself lah. Memang ada banyak jenis diet tapi you cari yang terbaik untuk diri you. Ya, saya juga ada nak ambil pendapat yang dikongsikan ini daripada Helmi. Untuk yang nak mulakan diet, better start dengan weight loss ataupun low carbs dulu. Bila badan dah accept that the new environment tu, maksudnya dah mula terima dengan keadaan diet sedemikian, barulah boleh start dengan jenis-jenis diet yang lain yang betul, lebih berat supaya badan kita tak terbeban dengan diet itu. Ini berkenaan dengan perubahan penerimaan nutrisi dalam badan kita. Kalau kita nak bersenam pun kita disarankan, sangat-sangat disarankan sebenarnya untuk melakukan regangan ataupun warm up dulu untuk badan kita tidak terkejut, urat-urat tak terkejut. Itu nanti orang kata demam urat, demam terkejut. Sama juga dengan makanan. Jadi mungkin adakah kita ada Fitri di talian ketika ini? Tiada, okey tak apa. Saya terus dengan Ifah. Ifah, untuk mereka yang contohlah langsung
tak ada aktiviti fizikal, sedentary saja, duduk di kerja office hour 9 sampai 6, bangun cuma untuk lunch ataupun mungkin untuk solat Zuhur tengah hari tu. Jadi apa perubahan yang perlu dilakukan terhadap diet pemakanan mereka untuk memastikan orang kata apa, ianya berlaku secara teratur, tidak terkejut badan kita dan boleh membawa kepada perubahan gaya hidup yang lebih sihat? Okay, firstly, untuk orang yang kira nak start berdiet tapi you tak ready untuk totally switch up makanan yang you makan, it goes back to the portion. You start, you boleh start dengan control portion you dulu. So bila pada sebab macam my experience, bila kita dah mula control portion over a period of time, then bila you nak into diet, you dah senang accept, oh okay, sebab badan you dah dia macam dah serasi dengan okay portion makanan tu. At the same time, bila kita dah kawal pemakanan, perut kita pun secara tak sengaja dia macam dah mengecut. Jadi bila you overeat, you akan rasa dah tak sedap badan. Jadi you tahu, okay, I makan banyak ni pun sebenarnya dah cukup untuk untuk badan I lah. So you tak overeat. Jadi untuk orang yang baru nak start, I boleh sarankan you portion control dulu, and then mungkin you boleh ada tools, I call it tools lah, untuk membantu dalam proses diet you. Contohnya bila kita nak diet, kita nak switch up daripada minum air bergula, nak lebihkan air masak. Jadi you boleh belilah fancy water bottle yang menarik, yang you tak malu nak bawa pergi mana-mana, yang kalau ikut size you lah, kalau either 900 ml ataupun 1800 ml. Jadi you tahu, okay, this is how much I have to drink. So selain daripada itu, you boleh mungkin invest, beli air fryer ataupun pan yang cantik sikit untuk semangat untuk nak berdiet tu. Kadang kita nampak macam, alah, benda macam tu boleh ke membantu? Sebenarnya from my experience, dia macam bagi you macam motivation untuk, wow, I ada botol air baru lah, semangat sikit. Okay, jadi kalau you pergi mana-mana pun you tak segan nak bawa. Kalau lunch you nak bawa botol air tu pun you tak segan. Okay, so pada I tools membantulah. Dan bercakap mengenai smoothies ni, sebenarnya smoothies pun boleh digantikan dengan substitute pada breakfast untuk mereka yang mungkin tak sempat nak makan. Boleh cuba diet ataupun kaedah pemakanan smoothies tu, campurkan roll oat, campurkan dengan pisang, campur dengan sedikit susu dan di blender jadi smoothies. Kalau nak lebih sedap, campurlah apa-apa buah yang ada selesai. Itu salah satu contoh diet yang sihat, yang cepat untuk ada masa, jadi anda tidaklah hanya hari-hari makan nasi lemak saja kemudian tak ada physical activity. Dan bercakap mengenai physical activity ni, ini juga merupakan satu elemen yang sangat penting kerana kalau kita tidak mengkombinasikan diet pemakanan sihat tanpa physical activity ni, dia mungkin akan menyebabkan badan kita mungkin nampak, orang kata apa, mungkin kurus, tapi kurus nampak macam kurus sakit. Pernah nampak kawan-kawan kita macam kenapa lemah tak bermaya ni kan. Sebenarnya mungkin ini yang mungkin Puan Fitri Nordiana boleh jawab. Dan juga ada satu soalan lagi ni saya nak ambil, ini bukan soalan tapi saya kira pendapat ni daripada Nur Fadilah. Nur Fadilah pendapatnya, dia menyatakan diet tak boleh stres sebab nanti kita akan makan lagi banyak lepas diet dah habis. Ini betul juga tu kan. Duduk menahan diri 5 hari makan makanan sihat, kemudian hari Sabtu Ahad kita bedal saja apa yang ada. Tapi tak apa, ini mungkin Puan Fitri boleh jawab macam mana kita nak mengintegratekan physical activity ni bagi memastikan. Kadang-kadang ada orang buat IF, intermittent fasting ni, dia puasa, badan dia susut tapi dia tak ada, tak pical, dia tak tone, tak fit badan dia. Okay, kalau macam tadi, kalau kita exercise, okay, exercise, saya cakap saranan kita untuk maintain kalau BMI normal 5 kali sehari, 5 kali seminggu. Tapi kalau untuk intensity yang memang untuk lose weight, dia perlukan sejam. Setiap kali sesi sejam tanpa henti, 1 jam tanpa henti, dalam 5 kali juga seminggu. Okay, sebab first
minit dia hanya burn kita punya kalori yang ada dalam darah. Lepas tu dia kita punya bekalan tenaga. Kemudian tu selepas setengah jam pertama dengan maintain heart rate dalam 10 minit tanpa henti. Itu saya cakap penting quality of the exercise kena jaga. So tanpa henti baru dia start burn fat. Itu yang kita nak sebenarnya. So macam kalau katakan orang zumba, sebenarnya bila senaman tu kita kena jaga kualiti. Macam orang kata jogging bila orang jogging, maksudnya sebenarnya kita kena dapatkan pace kita dulu. Jangan terus jalan, terus lari. So nanti tu yang akan dia lari dia stop. So kita punya heart rate akan drop. Bila heart rate drop, dia tak sampai yang at least 60% highest heart rate kita maintain tu yang akan dropkan kita metabolism, so kita dapat sampai yang untuk kita bakar lemak. Jadinya bila kita try untuk exercise, berjalan dahulu. Dah jalan katakan satu hari, kita try dulu katakan ada satu bukit tu. So satu bukit tu kita jalan tu dalam masa 1 jam tu kita dapat berapa round. Untuk next week kita tingkatkan lagi. Maksudnya sampai kita boleh dapat beberapa kali lah dalam satu round dan satu bukit tu. Itu maksudnya. Okay, jadinya exercise tu pun sama, jangan terlalu terkejut sebab kita kena tengok juga kita punya fizikal. Sebab terlalu berat kan kita terus buat exercise yang sangat kuat impact dia akan mendatangkan kecederaan. Okay, Betul. So jadi itu itulah 5 kali sedikit. Dan dalam masa yang sama juga apabila kita bersenam melakukan aktiviti fizikal ni, apabila kita berhadapan dengan sedikit kesukaran, maklumlah apabila kita berjalan berlari pun apabila aksid laktik itu sudah mula keluar, aksid laktik ni adalah aksid yang terkeluar daripada tubuh kita ataupun dalam bahasa yang mudah apabila kita rasa burn, rasa feel the burn itu, ramai yang mula macam tak nak lah lepas ni dan mungkin membawa kepada pendekatan yang lebih mudah iaitu mengambil produk-produk ataupun makanan suplemen yang banyak sangat terdapat di luar sana itu. Dan ini juga saya nak bawakan soalan daripada salah seorang penonton kita daripada Farah Pang. Semakin banyak produk pelansingan badan di pasaran dalam bentuk sachet diambil secara harian tanpa perlu diet dan tanpa perlu bersenam. Ini mungkin kaedah pemasaran yang agak tak masuk akal. Tapi pada pandangan ahli panel, adakah pengambilan produk seperti ini benar-benar berkesan? Adakah pengambilan produk seperti ini memberi kesan kepada kesihatan seseorang individu? Adakah ia mempunyai kesan sampingan? Ini kita nak bercakap realiti di luar sana, ramai yang mempromosikan makan ini, badan ni lah, macam-macam lah pemasaran yang dilakukan. Tapi Fitri mungkin ada pandangan kepada persoalan ini? Okey, bila kita sebenarnya tak ada jalan ringkas, tak ada shortcut untuk sihat. Sebab tu kita kata gaya amalan hidup sihat. Maksudnya kita kena sentiasa konsisten dengan apa yang kita lakukan. Okey, kalau untuk shortcut kita ambil apa-apa suplemen, okey, untuk mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama memang cantik. Tapi kita tak tahu jangka masa panjang. So nasihat saya untuk ambil sesuatu produk, tanya dulu penjual dia, ada tak kajian secara saintifik. Okey, mungkin dalam masa at least pun kita buat kajian kita kena dalam 5 tahun nak tahu kesan kepada badan kita. Okey. So biasanya yang dia akan bagi adalah testimoni. Bila testimoni ni kita tak tahu ada orang menjadi, ada orang tak jadi. Dan testimoni tu biasanya dalam masa yang singkat. Kita tak tahu apa akan jadi dalam 10 tahun masa akan datang. 5 tahun akan datang. Sebab dalam tubuh badan kita tak nampak. Kalau kita nampak, okey, memang orang tak makan lah sebenarnya. Okey. So badan kita ni kita ada organ yang untuk filter sebenarnya dan detox, hati sebagai untuk detox, buah pinggang. So jadi apabila kita ambil makanan yang benda yang terlalu artificial bila masuk badan, okey, dia akan membebankan sistem badan kita. Itu yang banyak kes yang membawa kepada kegagalan beberapa organ lah. Organ failure, ya. Ya, betul. Jadinya kalau boleh, sebab tu kita macam saya tegaskan, kalau boleh ikut amalan gaya hidup sihat. Makan secara sihat, amalkan dengan exercise. Okay, dia akan menjaga kita punya sistem badan. Saya memang tidak ambil produk yang suplemen sebagai pengganti. Tapi kalau katakan dia ada scientific proven semua tu, okay. Tapi cuba tengok balik kajian di mana manusia bagaimana boleh untuk kekalkan dengan cara pemakanan hanya ambil sachet itu, berapa lama dia boleh bertahan. Boleh ke sampai 20 tahun, 30 tahun hanya ambil yang macam bila ambil tu kenyang, tak payah ambil apa-apa. Kalau ikut kajian dia hanya boleh bertahan paling lama pun setahun. Lepas tu dia akan
mulalah mendapatkan rawatan kegagalan organ suka bernafas, buah pinggang dan sebagainya. Dan tak pun dia akan jadi rasa macam dia tengok orang lain makan sedap tapi dia dah stres. Macam tadi kan ada kita punya ada beritahu diet tak boleh stres. Okay, terus saya cakap makan tu setahun dia boleh macam 6 bulan boleh lagi, tapi untuk jangka masa panjang boleh ke dia hanya hadap makanan tu, tapi kawan sebelah, member sebelah makan nasi lemak. Benda tu akan mendatangkan pada stres dan dia akan jadi binge eating nanti. Lagi teruk jadi nanti. Lagilah dia tak exercise pula, so memang muscle dah deplete. Bila dia makan binge eating semua, nanti lagi naik double. Tu yang kita bagi yo-yo diet lah. Diet pula lepas tu cara yang salah, jadi mengundang pelbagai komplikasi di masa hadapan. Baik, kita tadi sudah sampai ke peringkat di mana kita semua bersetuju bahawa sifir untuk menurunkan berat badan ni cukup mudah, iaitu ada kalori defisit campur dengan physical activity 30 minit ke atas dan sedikit aktiviti fizikal seperti latihan bebanan untuk memastikan body kita tone firm. Tetapi the hardest part yang paling sukar sekali adalah untuk menahan lapar dan dahaga, craving tu. Dahaga mungkin terah beli minum air kosongnya, tapi craving untuk makan makanan tertentu ni. Jadi mungkin Ifah ada perancangan, sebab kita tahu apabila kita mengambil makanan yang portionnya sedikit kurang, walaupun secara perlahan sedikit kurang, kalau biasa kita ambil satu pinggan penuh tapi kita kurangkan nasi separuh. Untuk orang yang tak biasa mengurangkan portion makanan tu, nasi separuh hilang tu 3 jam kemudian dia dah lapar balik. Jadi mungkin ini boleh dibantu dengan snacking ataupun orang kata apa, kudap-kudap. Jadi apa snacking yang paling yang sesuai, yang sihat, yang boleh dicadangkan, dan saya kira dalam plan pemakanan Easy Diet pun ada snacking punya meal plan. For untuk Easy Diet meal plan, snacks yang kita provide adalah yogurt dan buah. Okay. Tapi untuk mereka yang nak add on lagi kepada snacking tu, boleh mencuba macam dried fruits, apricot, raisin, dried cranberry. Itu untuk macam sometimes you need that sweetness tu. Okay, and then kalau macam nak the crunch, nak mengunyah, you boleh menggantikan snacking macam chips ataupun rempeyek yang selalu ada dekat meja office you all tu dengan kacang-kacang macam walnut, cashew, almond. Okay, so macam kat sini I ada sample dried fruits and dried nuts. So itu antara snacking sihat yang boleh di-apply untuk you slowly tukar your options. Pada saya diet adalah making better choices. So kalau you dah on a journey untuk diet, tak salah untuk snack, but always choose untuk buat pilihan yang lebih baik. Baik, saya nak kongsikan pendapat sebab saya rasa pendapat ini menarik untuk dikongsikan. Pendapat daripada Mat apa tak tahu namanya, tapi tak tahu itu nama gelaran yang diberikan Mat. Sayur-sayuran dan buah-buahan adalah rendah kalori berbanding makanan yang diproses. Seseorang yang sedang berusaha untuk menurunkan berat badan perlu mengurangkan pengambilan kalori mereka tidak lebih daripada jumlah kalori yang diperlukan setiap hari. Ini juga kadang-kadang satu pendapat yang betul. Kita makan makanan yang dimasak ataupun yang pure tu lebih elok daripada processed food. Jadi untuk mungkin sebelum kita tiba ke penghujung ini, Ifah dan juga Fitri ada tips-tips ringkas untuk mereka yang nak membuat ataupun membeli belah barangan dapur ataupun grocery shopping ini. Kadang-kadang kita ni terlalu banyak pilihan, kita nampak di section makanan tu semua kita nak kaut, padahal kita tak nampak pun ataupun tak mengetahui bahawa makanan-makanan itu sebenarnya adalah makanan yang diproses dan sebenarnya mengandungi lebih banyak kalori ataupun mungkin sodium ataupun garam yang lebih tinggi yang menjejaskan kesihatan kita. Okay, saya mula dululah. Okay. Saya ambil makanan tu kalau boleh pergi pada yang natural lah. Okay, yang segar. Okay. Kemudian tips yang saya nak kongsi, saya rasa masa makan lah. Kalau untuk pembeli mungkin check label, check sodium. Okay, sodium. Okay,
total sugars. Itu nak tengok lah kalau nak baca label dia. Okay. Satu sudu teh lebih kurang 5 gram. Okay. Kali 4 membekalkan 20 kalori. So boleh tengoklah berapa gram kat situ gula. So you darabkan dengan 4, so tahu total calories daripada sugar saja. Okay, itu untuk baca label. Okay, kalau untuk dari segi makan, yang first sekali saya rasa yang kalau boleh cuba untuk ubah, satu, minum air kosong. Okay, bertukar kepada air kosong. Elakkan air manis. Okay, yang kedua, makan secara perlahan. Tengok balik. Kita tengok kita kunyah makanan tu berapa kali sebenarnya. Okay, cuba tengok. Lepas ni semua orang tengok. Perhatikan berapa kali kita kunyah makan. Sebenarnya memainkan peranan. Bila kita kunyah lebih dalam 10 ke 15 kali, dia ambil masa untuk kita makan. Okay. Kemudian dalam masa 20 minit, tak kira berapa banyak makanan sebenarnya, okay, dah atas satu pinggan, selepas capai je 20 minit, kita akan rasa kenyang. Itu tips. Itu sangat berguna. Sebab tu sebenarnya makan kunyah banyak kali. Sebab tu ada sunnah kan, makan kunyah 40 kali. Okay. So kita makan, okay, dan capai 20 minit, kita akan kenyang. Sebab tu jangan makan laju. Itu tips yang memang kalau kita apply, kita akan insyaAllah. Patutlah makan fast food. Cepat je lapar balik kan. Nama pun fast food. Kita ngap-ngap kalau gigit. Biasanya orang akan makan 3 kali je lah kunyah. Tu dia telan. Okay. So includekan fibers lah. Macam kita tengok program Easy Diet kan dia ada. Sebab tu kalau perasan pun kalau Easy Diet punya tu pun petak pun suku-suku separuh. Amalkan tu je. Suku-suku separuh. Okay. Okay, Puan Ifah ada apa-apa? Okay, kalau for me tips kalau nak pergi grocery shopping tu always go to the, macam Puan Fitri cakap, go to the fresh side first. Kita penuhkan trolley kita dengan sayur, buah, benda-benda fresh dulu. Jangan masuk dekat lorong-lorong yang makanan ditinkan. That is your last option lah. Itu tips untuk kalau nak membeli belah. And then tips semasa makan sendiri, pada saya macam Puan Fitri cakap juga, kunyah banyak tu pada saya konsep dia macam you are aware, you being mindful bila you makan. You fokus kepada proses makan tu. Okay. Kadang tu sekarang ni kita selalu nampak kalau kat restoran orang macam bagi anak tengok gadget masa makan. Sebenarnya proses tu mengganggu you proses makan and kunyah tu, so you tak aware, you tak in the now, you tengah makan tu. And lastly, kalau tips yang my last tip adalah untuk mereka yang always ada cheat day on their mind, selalu ada konsep delayed gratification. Kalau macam hari ni I nak burnt cheesecake tu lah kan, tak apa, you delay, tak apalah tunggu esok. You cuba delay selama mana yang boleh, and bila dah tak tahan tu, okay, tak salah you nak ambil, tapi portion dia you share lah dengan kawan ke, but always go kalau I nak burnt cheesecake, I always go for the best, yang paling best. I tak main order je cheesecake mana-mana. I akan order the best and I akan makan a smaller portion hanya untuk melepaskan teringin tu sahaja. So, to my tips. Okay, saya kira kita sudah habis sampai ke penghujung, tapi ada satu pendapat yang dikongsikan daripada penonton kita ni yang saya kira daripada Helmi ini, satu pendapat yang saya kira boleh merangkumkan apa sesi perbincangan kita hari ini. Helmi kata beauty is pain. Diet ini merupakan satu pengorbanan yang kita buat demi kebaikan tempoh jangka panjang. Walaupun susah, tapi kalau kita dapat fine tune dan dapat buat diet ini dengan seronok, insyaAllah kita akan dapat buat secara berterusan. Dengan hasil tu kita akan dapat dan kita akan rasa puas dan berbaloi. Jadi secara ringkasnya, have a good healthy lifestyle, jaga pengambilan makanan dan sedikit exercise dan positive environment. Saya kira itu merangkumi apa yang kita bincangkan pada sejak awal tadi, iaitu pemakanan yang seimbang, kemudian disertakan dengan aktiviti fizikal, dan yang paling penting untuk kita mempunyai environment yang positif. Ini saya kira termasuklah kepada support group ataupun mencari rakan-rakan untuk sama-sama melakukan aktiviti ataupun menjalani gaya hidup sihat. Contoh kalau nak masak tu, tanya, Timah hari ni masak apa? Oh, hari ni makan sandwich dengan telur 2 biji dan itu saja sudah cukup. Jadi boleh compare, saling membanding-bandingkan menu makanan untuk mencari
pemakanan apa yang sihat yang sesuai. Ini mungkin salah satu tips yang boleh saya kongsikan selain daripada tips-tips yang dikongsikan oleh tetamu-tetamu kita, dan tapi menyedari mungkin sukarnya untuk kita melakukan ataupun mengamalkan gaya hidup sihat, tak tahu nak kira portion pemakanan, banyak kaedahnya. Kita boleh terus saja, dan untuk anda yang menonton workshop kali ini, anda boleh mendapatkan diskaun sehingga 10% bagi Easy Diet bagi setiap pembelian special weight loss program dan executive meal plan dengan Easy Diet menggunakan promo code WS Awani ataupun workshop Awani. Boleh gunakan promo code ini untuk anda, membantu anda memudahkan mengamalkan gaya hidup sihat. Baik, terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, Fitri Nurdiana Mahmud, pegawai pemakanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga Puan Ifah Zainal, pengarah dan pengasas bersama Easy Diet. Terima kasih banyak kerana sudi berkongsi tips cara pemakanan, dan juga kita sempat juga menepis ataupun mematahkan mitos-mitos berkenaan dengan pemakanan ini. Ada yang kata diet tak makan nasi, lepas tu dia bedal mi dengan roti, sama saja, tak ada beza pun. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi webinar ini, untuk anda yang sedang menonton, selepas ini di masa hadapan kita akan ada satu lagi sesi webinar, iaitu Power Up Strategizing Your Business for Post-Pandemic Success. Ini satu lagi aspek dalam kehidupan kita, iaitu perniagaan yang anda boleh ikuti pada 30 September ini, hari Rabu, jam 2 petang bersama dengan tetamu-tetamu jemputan panel seperti anda saksikan ketika ini. Baik, saya kira sekian saja sesi webinar ini. Untuk sesi webinar bisnes itu tadi, dia dalam Tamil, jadi mungkin anda boleh juga menontonnya. Baik, sekian saja. Terima kasih kepada Ifah dan juga Fitri. Jangan lupa jaga pemakanan anda, amalkan gaya hidup sihat, dan paling penting minda kena positif, sebab kalau kita stres saja dia akan memberikan hormon kortisol. Hormon kortisol inilah yang menyukarkan kita untuk menurunkan berat badan. Betul tak, Fitri? Betul. Lepas tu kena bersenam dan ceria-ceria saja. Baik, sekian saja. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat. Jumpa lagi. Lupa.